Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Ahmad Muslim akan membentangkan media sosial merupakan media memupuk perpaduan di Malaysia. Jadi plan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu yang pertama Muhammad Wais bin Zainuddin, Faris Azri bin Razali, Muhammad Afiq Ahmad Muslim iaitu saya, Muhammad Fahmi bin Rosli dan Muhammad Huzaifah bin Muhammad Kamal. Saya akan membentangkan tentang pengenalan apa itu media. Media ini merujuk kepada alat komunikasi seperti internet, sementara TV, radio dan surat khabar adalah contoh bentuk media yang lebih tradisional. Manakala bagi perkataan sosial pula merujuk kepada berinteraksi dengan orang lain dengan berkongsi maklumat dengan mereka dan menerima maklumat daripada mereka. Jadinya media masa ni atau lebih dikenali sebagai media sosial berperanan penting dalam usaha memupuk semangat perpaduan erat dan mengekalkan keamanan yang berurusan dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi frasa media sosial tersebut merujuk kepada laman web dan program yang menekankan komunikasi, input berasaskan komuniti, penglibatan, perkongsian kandungan dan kerjasama. Orang ramai menggunakan media sosial ini sebagai contoh untuk berhubung dengan rakan mereka, keluarga yang jauh, dan merapatkan hubungan antara rakan-rakan, jiran-jiran dan sebagainya. Jadi media sosial ini merupakan salah satu media untuk memupukkan perpaduan di Malaysia. Langkah-langkahnya, contohnya kita ada beberapa cara untuk memupuk perpaduan, salah satunya menggunakan platform media sosial seperti Twitter, Facebook dan Instagram. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Azri bin Razali daripada kumpulan 4 akan membentangkan kebaikan media sosial. Antara kebaikan media sosial adalah untuk pemasaran produk perniagaan. Platform media sosial membolehkan syarikat untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan mereka kepada masyarakat ramai, yang mana perniagaan boleh menggunakan kuasa rangkaian sosial untuk menstabilkan perniagaan ataupun mengauk keuntungan. Yang kedua adalah menarik perhatian pasaran. Rangkaian sosial membantu usahawan ataupun artis untuk menarik perhatian pengguna, terutamanya yang muda. Sebagai contoh, seorang pemuzik boleh mengaut keuntungan dengan mempromosikan lagu mereka di Facebook, di YouTube dan sebagainya. Dan daripada keuntungan mereka itu, mereka juga boleh mendermakan kepada mereka yang memerlukan. Seterusnya, keburukan media sosial. Antara keburukan media sosial adalah penyebaran berita palsu. Laman web ataupun forum sosial sering digunakan sebagai platform untuk menyebarkan fitnah dan berita palsu. Berita dan maklumat palsu juga dihantar melalui email dan diedarkan secara meluas untuk memalukan orang tertentu. Blog juga kadang-kadang digunakan untuk menyebarkan fitnah dan memecah belahkan rakyat Malaysia. Ancaman dan ugutan yang boleh menjejaskan keselamatan negara juga turut disebar melalui media. Keburukan yang kedua adalah penipuan dalam talian. Terdapat penipuan atau ia dipanggil scammer sejak kebelakangan dan pemalsuan media sosial, terutama penipuan terhadap mereka yang tidak mempunyai pengetahuan berkenaan penipuan media sosial dan juga terhadap remaja perempuan. Itu kerana mereka yang baru anda kenali melalui media sosial, mereka biasanya akan mengikut kehendak mana-mana rakan di media sosial. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Wais bin Zainuddin dan hari ini saya akan membentangkan cabaran penggunaan media sosial dalam memupuk perpaduan di dalam Malaysia. Yang pertama sekali ialah privasi terancam. Media sosial sering dianggap sebagai saluran komunikasi yang baik, walau bagaimanapun ramai daripada kami pengguna secara amnya tidak menyedari bahawa kerangkaian sosial tidak selalunya melindungi keselamatan dan privasi pengguna.
Pengguna media sosial cenderung untuk berkongsi banyak dengan orang lain atau orang yang mereka percayai tanpa berhati-hati tentang terdedah kepada orang yang tidak dikenali. Yang keduanya ialah medium penyebaran dakwah buruk. Media sosial juga telah digunakan sebagai wadah untuk menyebarkan dakwah jahat, untuk menyesatkan pengguna agama lain atau ajaran sesat, memberikan maklumat palsu yang memihak kepada puak tertentu dan mewujudkan sentimen pengkauman tentang masyarakat berbilang kaum, imej negara dan pemimpin untuk memburukkan dan mencuba untuk menggulingkan kerajaan. Yang ketiganya ialah pengendapan, iaitu cyber stalker. Amalan buli cyber yang lebih berorientasikan seks bukan sahaja terhad kepada kanak-kanak, tetapi juga kepada orang dewasa. Taktik biasa yang digunakan oleh pengintip cyber adalah untuk merosakkan enjin carian atau ensiklopedia, menjejaskan pendapatan, kerjaan, reputasi atau keselamatan mangsa. Yang terakhirnya ialah medium penyebaran virus. Ia merebak melalui penghantaran email seperti virus mutant, Melissa dan baru-baru ini virus CH yang menyerang sistem komputer sehingga melumpuhkan kebolehan komputer itu. Kesan serangan virus ini ialah memecah masuk ke sistem lain ataupun memecah masuk sistem asing tanpa hak, contohnya penyelewengan akaun bank. Itu saja, terima kasih. Nama saya Muhammad Fahmi dan saya akan membentangkan tentang langkah media sosial dalam memupuk perpaduan. Langkah yang pertama ialah penyebaran program yang berkaitan dengan budaya yang berbeza, iaitu rangkaian sosial menjadi platform komuniti untuk memahami budaya kaum lain. Dalam konteks ini, rakyat Malaysia akan mempelajari lebih lanjut tentang budaya masyarakat lain. Masyarakat boleh meraihkan hari istimewa bersama-sama. Ini akan membantu mengeratkan hubungan antara masyarakat pluralistik yang wujud di sini. Sebagai contoh, rakyat Malaysia boleh belajar tentang perayaan, makanan dan pakaian tradisional yang berbilang kaum. Justru akan wujud persefahaman antara masyarakat berbilang kaum dan dapat menambah pengetahuan tentang tradisi kaum lain. Langkah yang kedua ialah menyebarkan maklumat yang boleh menimbulkan kesedaran tentang kepentingan perpaduan. Media yang bagai tumbuh cendawan selepas hujan memainkan peranan sebagai pembawa maklumat bagi melatih dan menajamkan semangat masyarakat bagi mengelak perselisihan faham antara mereka. Perpaduan kaum juga berperanan dalam memperkasakan ekonomi negara melalui penglibatan semua kaum dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, kedudukan negara di seluruh dunia dapat dipertingkatkan dan Malaysia boleh dijadikan sebuah negara yang berbilang kaum, agama dan budaya kerana keharmonian dan kemakmuran antara kaum dan budaya adalah tonggaknya. Langkah yang seterusnya ialah mengadakan kempen atas talian, iaitu platform media sosial boleh mempromosikan nilai murni tentang kepentingan entiti kepada masyarakat. Justeru, dengan kempen dalam talian juga dapat mengeratkan lagi hubungan baik dalam masyarakat Malaysia. Bagaimanapun, memberi impak positif dengan menjalankan kempen ini dapat menangani isu etnik dan kaum yang berleluasa semakin banyak di rangkaian sosial. Langkah yang terakhir ialah menyiarkan video yang mempunyai nilai-nilai murni seperti drama atau video yang menerapkan nilai murni. Anda boleh menyampaikan semangat paduan, muhibah dan jati diri di kalangan orang ramai. Media sosial sepatutnya sering memaparkan lagu kebangsaan, ruangan kebangsaan, drama dan video yang menunjukkan kewujudan masyarakat yang berbilang kaum. Video dan drama yang ditayangkan akan menyedarkan masyarakat bahawa perpaduan amat penting bagi menjamin keharmonian negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifah dan saya akan membuat kesimpulan kepada tugasan kali ini. Sebagai penutup ataupun sebagai kesimpulan, kita boleh meneliti dari bawah ataupun daripada dasar bahawa media adalah wadah untuk membina hubungan etnik khususnya di Malaysia yang terkenal sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk dan pelbagai etnik. Memetik peribahasa Malaysia seikat pinang bagai serai, ibarat perpaduan masyarakat Malaysia yang begitu erat dan tidak dapat dinafikan. Di sebalik kejayaan masyarakat Malaysia mencapai perpaduan itu terletaknya
Peranan media membantu menyebarkan benih untuk menyemai. Tentang perpaduan dalam jiwa masyarakat Malaysia, kita boleh melihat media juga digunakan sebagai platform. Terutamanya kini, pelbagai platform yang menjadi keutamaan seperti Instagram, Twitter, YouTube, TikTok dan sebagainya. Platform ini menjadi tujuannya adalah untuk menjadi mempamerkan tradisi ataupun tradisi unik, kepelbagaian etnik wujud bukan sahaja di dalam Malaysia tetapi di peringkat antarabangsa, di samping memastikan kelestarian tradisi ini supaya tidak reput di bawah hujan bukan dalam panas hujan. Media juga memberi sumbangan penting sebagai pembawa maklumat di semua lapisan masyarakat, sama ada di luar bandar dan di dalam bandar. Kita juga dapat melihat bahawa medium ini adalah enjin untuk berinteraksi berbilang kaum yang sangat penting dalam hubungan etnik. Sebenarnya medium ini memberi impak positif dalam membina hubungan dalam masyarakat Malaysia, tetapi jika kita menyalahgunakan media ini, ia juga berpotensi menjadi musuh utama yang boleh memusnahkan ataupun memecah belahkan hubungan antara etnik di Malaysia, yang boleh membawa kepada rakyat Malaysia tenggelam. Kemusnahan tidak pernah dirasai oleh tamadun lain. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.